Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustazah Hatimah sebagai pensyarah kami bagi mata pelajaran PIMK 3083 iaitu pengajian fiqh. Pada hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan akan menyempurnakan tugasan kerja khusus pembentangan berkumpulan. Jadi kami telah memilih tajuk Takharuj sebagai tajuk utama kami. Sebelum tu izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya, iaitu saya, Syahira binti Abdul Rahman, dengan angka giliran 202012340162. Manakala rakan saya iaitu Nurul Fatihah binti Rasidan dengan angka giliran 20201223400158. Dan rakan saya yang ketiga ialah Syazana binti Ishaq dengan angka giliran 20201223400163. Jadi kita teruskan dengan penerangan saya sebagai orang pertama, iaitu pertama adalah pengenalan. Kita lihat dulu pengenalan ilmu faraid secara ringkas, secara general, secara umumnya. Yang pertama, faraid daripada segi bahasa adalah menentukan, memastikan, menghalalkan dan mewajibkan. Manakala daripada segi istilah, faraid bermaksud pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia sama ada beliau meninggalkan wasiat atau tidak sebelum kematiannya. Jadi, ilmu faraid ini adalah konsep harta pusaka yang bermaksud segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati, termasuklah harta benda, hak-hak kebenaran dan sebagainya. Ia dikenali sebagai at-tarikat atau al-mawruz yang akan dialihkan kepada waris-waris selepas kematian. Jadi itu adalah pengenalan untuk ilmu faraid secara umum dan secara ringkas. Dalam pembahagian pusaka antara lelaki dan perempuan, pembahagian harta tidak semestinya dibuat secara sama rata atau sama banyak sebab ia berkait rapat dengan hak dan tanggungjawab masing-masing. Jadi bagi memastikan keadilan ini, Undang-Undang Pusaka Islam iaitu faraid mempunyai 3 peranan yang penting, iaitu pertama, mengenal pasti seseorang itu sama ada waris atau bukan waris. Kedua, mengenal pasti bahagian atau saham setiap waris yang berhak kepada harta pusaka. Dan yang ketiga, penggunaan yang boleh menyampaikan kepada bahagian atau habuan setiap waris melalui kaedah matematik. Seterusnya kita lihat sumber hukum ilmu faraid ini. Seperti biasa, sumber hukum faraid ini ada 3, iaitu pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah dan ketiga Ijma' ulama. Kita lihat dalil hukum kewajiban faraid ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud ilmu itu ada 3 dan selain daripada 3 itu hanyalah sebagai lebihan sahaja, iaitu ayat muhkamah, yakni ayat hukum yang tidak dimasukkan, sunnah yang sahih diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, dan ilmu untuk membahagikan harta pusaka yang adil, riwayat Abu Daud dan Hakim. Okey, kita masuk kepada topik khusus yang telah kami pilih sebagai tugasan kerja khusus, iaitu takharuj. Takharuj ni daripada segi bahasa bermaksud keluar, iaitu takharuj ni diambil daripada asal perkataan bahasa Arab, iaitu kharaja, keluar. Daripada segi istilah pula, takharuj bermakna ahli waris menarik diri daripada menerima bahagian harta pusaka, sama ada sebahagian atau kesemuanya, dengan memberikan bahagian itu kepada waris lain, sama ada dengan balasan atau tanpa balasan. Jadi
Taharuj ini, pada pengertian istilah ini kita dapat tekankan bahawa taharuj ini adalah ahli waris, sama ada seorang ataupun minta maaf, taharuj ini mestilah mendapat persetujuan daripada semua ahli waris, di mana ahli waris menarik diri daripada menerima bahagian harta pusaka masing-masing. Seperti yang kita tahu dalam ilmu faraid, setiap waris yang ditinggalkan oleh si mati mempunyai bahagian-bahagian telah ditetapkan berdasarkan kepada Al-Quran. Sumber faraid yang telah saya sebutkan tadi ada 3 kan. Jadi bahagian-bahagian ini telah ditentukan dalam Al-Quran. Jadi mereka ada hak masing-masing lah dalam setiap bahagian tersebut. Namun apabila mereka setuju untuk memberikan harta itu secara sama rata, contoh adik dan kakak dapat bahagian yang sama, maka ia dipanggil takharuj. Itu dalam arti kata lain, takharuj ini ialah persetujuan sesama ahli waris untuk menerima bahagian yang sama rata. Jadi kita lihat dari manakah takharuj ini digunakan. Jadi berdasarkan pada dalil faraid tadi ada Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama kan. Jadi dalil takharuj ini diambil daripada surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Yang bermaksud, maka tiadalah salah bagi mereka membuat perdamaian secara yang baik-baiknya kerana perdamaian itu lebih baik. Jadi daripada dalil ini kita dapat lihat bahawa agama Islam amat menjaga hubungan sesama manusia dan terutamanya sesama ahli waris. Jadi mari kita lihat bagaimana takharuj ini diimplementasikan, digunakan di dalam masyarakat kita, dan akan seterusnya akan disambung oleh rakan sepasukan saya, iaitu Nurul Fatihah binti Rasidah. Baiklah, jadi seterusnya kumpulan kami akan membawakan satu isu mengenai faraid. Jadi kisahnya bermula apabila Encik Ali yang merupakan seorang yang berumur 44 tahun telah pun mengalami kemalangan jalan raya sewaktu pulang daripada tempat kerja. Encik Ali telah disahkan meninggal di tempat kejadian. Jadi Encik Ali telah meninggalkan seorang isteri yang bernama Puan Shima, seorang ibu yang bernama Puan Lili, seorang ayah yang bernama Encik Bakar, dan Encik Ali meninggalkan 6 orang anak yang terdiri daripada 4 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Anak Encik Ali diberi nama yang pertama Anwar, yang kedua Rahim, yang ketiga Zaki, yang keempat Saad, kelima Diana, dan yang keenam bernama Mia. Jadi Encik Ali mempunyai tabungan di dalam banknya berjumlah 240,000 tanpa dihibahkan kepada mana-mana pihak. Jadi, bila kita mengikut hukum faraid, harta tersebut akan dibahagi kepada ahli waris Encik Ali. Jadi, isteri Encik Ali iaitu Puan Shima akan berhak mendapat 1/8 daripada 240,000. Puan Lili dan Encik Bakar yang merupakan ibu dan ayah Encik Ali akan layak mendapat 1/6 daripada 240,000 masing-masing. Dan baki daripada harta Encik Ali setelah diberikan kepada Puan Shima, Puan Lili dan Encik Bakar akan dibahagikan kepada anak-anak Encik Ali, iaitu 6 orang anak tadi, di mana anak lelaki akan mendapat 2 bahagian dan anak perempuan pula akan mendapat 1 bahagian. Jadi isunya timbul apabila anak-anak Encik Ali mahu membuat keputusan untuk keluar daripada faraid, iaitu ingin bertaharuj. Mereka ingin membahagikan harta selebihnya setelah diberikan kepada Puan Shima, Puan Lili dan Encik Bakar kepada adik-beradik mereka secara sama rata. Jadi mereka berkumpul dan membincangkan harta yang mereka akan dapat bila mereka melakukan faraid. Seterusnya membincangkan pula harta yang mereka akan dapat jika mereka bertaharuj. Jadi setelah ke-6 anak Encik Ali berbincang tentang nilai yang mereka patut dapat jika mereka melakukan faraid dan nilai yang mereka akan dapat jika mereka bertaharuj, salah seorang anak Encik Ali, iaitu anak ketiga Encik Ali yang bernama Zaki, dia tidak bersetuju untuk
keluar daripada faraid, iaitu ingin bertaharush, Zaki masih ingin mendapatkan haknya ataupun harta yang Zaki patut dapat jika mengikut hukum faraid. Jadi apa yang adik-beradik Zaki perlu buat sekiranya hal ini berlaku? Adakah adik-beradik yang lain boleh mengenepikan pendapat Zaki begitu sahaja kerana Zaki golongan minoriti yang inginkan pembahagian secara faraid? Jadi apa yang adik-beradik Zaki perlu lakukan? Jadi jalan penyelesaiannya, adik-beradik Zaki yang lain boleh membuat perkiraan dan memberikan Zaki wang yang sepatutnya Zaki dapat jika melakukan faraid. Jadi selebihnya, setelah memberikan bahagian yang selayaknya kepada Zaki, selebihnya barulah adik-beradik Zaki yang lain boleh membahagikan secara sama rata, kerana adik-beradik yang lain setuju untuk membahagikan secara sama rata. Baiklah, dalam kes ini ataupun dalam isu ini, kita tidak boleh memanggil Zaki sebagai tamak ataupun gilakan harta, kerana Zaki tidak menuntut harta orang lain. Zaki hanya menuntut miliknya ataupun Zaki hanya ingin mendapatkan miliknya. Istilah tamak hanya boleh digunakan kepada orang yang menginginkan harta orang lain. Di sini Zaki tak menginginkan harta orang lain. Zaki hanya menginginkan harta miliknya. Sesungguhnya Allah lagi maha mengetahui daripada manusia kenapa lelaki lebih layak mendapat bahagian yang lebih, iaitu sebanyak 2 bahagian daripada perempuan 1 bahagian, kerana Zaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk jaga adik-beradik perempuan yang lain, iaitu Diana dan Mia. Jadi saya akan serahkan kepada Syazana untuk membincangkan tentang pembahagian harta tersebut, perkiraan tentang nilai yang setiap ahli keluarga Encik Ali akan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah, seterusnya saya akan sambung kepada kaedah pengiraan bagi harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh si ayah, yang mana isu tersebut telah diceritakan oleh Fatihah sebentar tadi. Jadinya berdasarkan isu yang dikemukakan sebentar tadi, anak daripada si ayah ini ingin membahagikan harta pusaka secara sama rata, iaitu taharrush. Akan tetapi terdapat seorang sahaja daripada anak lelaki mereka yang tidak bersetuju untuk melaksanakan taharrush, dan yang bermaksud dia nak pembahagian harta miliknya. Maksudnya kalau dia dapat 2 bahagian, dia nak 2 bahagian, dia tak nak sama rata. Jadinya di sini saya akan mengemukakan kaedah pengiraan bagi harta pusaka tersebut, yang mana berkenaan isu taharruj. Okey, baiklah. Berdasarkan isu tadi, si ayah telah meninggal dunia dan beliau telah meninggalkan harta sebanyak 240,000. Jadinya jika kita dapat lihat sebentar tadi, Nurul Fatihah telah menerangkan bahawa Encik Ali, iaitu si ayah tadi, telah meninggal dunia dan masih mempunyai seorang ayah, seorang ibu, dan dia telah meninggalkan isteri dan 6 orang anaknya, iaitu terdiri daripada 4 orang lelaki dan 2 orang anak perempuan. Jadinya pertama sekali kita menyelesaikan pembahagian kepada ayah, ibu dan isteri. Okey, baiklah, yang pertama kita lihat. Okey, jadinya pembahagian kepada si ayah kepada Encik Ali ini, ayah beliau telah mendapat 1/6 daripada harta pusakanya, kerana Encik Ali ini telah meninggalkan anak-anak. Jadinya ayah dan ibu ni akan mendapat pembahagian harta sebanyak 1/6, iaitu 1/6 didarabkan dengan 240,000, dan hasil dapatan tersebut adalah mereka akan mendapat sebanyak 40,000 daripada harta peninggalan anaknya tadi, iaitu Encik Ali. Jadinya seterusnya kita lihat kepada pembahagian isteri, yang mana isteri ini akan mendapat sebanyak 1/8 bahagian daripada harta pusaka tersebut, kerana Encik Ali ini telah meninggalkan 6 orang anak. Jadinya isteri akan mendapat 1/8 daripada 240,000 harta pusaka itu, dan isteri akan mendapat sebanyak 30,000. Jadinya jika kita dapat lihat di sini, setelah ditolak dengan pembahagian kepada ayah, kepada ibu dan kepada isteri, baki yang tinggal adalah
hanya RM130,000, yang mana baki ini akan dibahagikan kepada asobah, iaitu ahli waris Encik Ali, iaitu anak-anak Encik Ali tersebut, yang mana terdiri daripada 6 orang. Okey, baiklah. Jadinya kita dapat lihat di sini kan bahawa Encik Ali ni telah meninggalkan 6 orang anak, iaitu terdiri daripada 4 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Okey, baiklah. Jika kita dapat lihat di sini, pembahagian harta pusaka ini adalah kepada asobah bila ghairi, kerana Encik Ali ini turut meninggalkan anak perempuan di samping anak lelaki. Jadinya ia akan termasuk di dalam kategori asobah bil ghairi, yang mana secara tidak langsung anak lelaki akan mendapat 2 bahagian dan anak perempuan pula akan mendapat 1 bahagian sahaja. Jadi berdasarkan isu yang telah dikupas oleh Fatihah sebentar tadi, terdapat seorang sahaja daripada anak Encik Ali yang tidak bersetuju untuk membahagikan harta pusaka secara sama adil, iaitu melaksanakan taharruj, iaitu anaknya yang ketiga yang bernama Zaki. Jadinya pertama sekali kita akan menyelesaikan terlebih dahulu pembahagian harta pusaka kepada Zaki, kerana dia seorang je anak kan. Harta pusaka 2 bahagian, sebab dia tak bersetuju. Jadinya pertama sekali kita akan menyelesaikan dengan membahagikan 130,000 yang merupakan baki sebentar tadi kepada 10 bahagian. Kerana apa? Kerana apa akan mendapat 10 bahagian? Sebab 4 orang anak lelaki akan bersamaan dengan 8 bahagian, kerana seorang akan mendapat 2 bahagian kan. Jadinya akan mewakili 8 bahagian dan anak perempuan akan dapat 2 bahagian lah, seorang 1 bahagian. Okey, jadinya setelah dibahagikan 130,000 kepada 10 bahagian, 1 bahagian akan mendapat RM13,000. Jadinya secara tidak langsung dalam hal ini Zaki akan mendapat 2 bahagian, yang mana 13,000 didarabkan dengan 2, iaitu dia akan mendapat sebanyak RM26,000. Okey. Jadinya tadi kita telah menyelesaikan pembahagian kepada Zaki. Jadinya Zaki telah selesai dalam pembahagian harta pusaka. Jadinya kini tinggal adik-beradiknya lain, iaitu tinggal 5 orang sahaja yang masih belum dapat harta pusaka kan. Jadinya baki yang tinggal setelah ditolakkan daripada harta pusaka yang diterima oleh Zaki sebentar tadi sebanyak 26,000, kini hanya tinggal RM104,000 sahaja untuk dibahagikan kepada 5 orang adik-beradik mereka. Dalam hal ini, apabila melaksanakan taharruj, iaitu membahagikan secara sama rata, secara tidak langsung anak lelaki yang pada asalnya mendapat 2 bahagian akan turut mendapat 1 bahagian kerana mereka telah bersetuju untuk melaksanakan taharruj, iaitu membahagikan secara sama rata. Dalam hal ni tak ada masalah pun untuk anak perempuan kan, sebab anak perempuan kan memang dapat 1 bahagian, tetapi ini memerlukan persetujuan daripada pihak lelaki, yang mana mereka pada asalnya mendapat 2 bahagian, tetapi mereka perlu bersetuju dan bersikap sukarela untuk menerima 1 bahagian sahaja dalam adik-beradik lah. Okey, jadinya baki 104,000 tadi yang telah ditolakkan daripada pembahagian harta Zaki akan dibahagikan kepada 5 orang adik-beradik mereka yang tinggal, dan yang mana hasil pembahagian tersebut akan mendapat 20,800 bagi setiap seorang, yang mana ia merupakan taharruj. Setiap seorang memang akan dapat 20,800, tidak kira sama ada anak lelaki maupun anak perempuan. Jadinya yang mana Zaki ni apabila tidak bersetuju, dia tetap akan mendapat hak dia, dan yang bersetuju sahaja akan mendapatkan bahagian harta pusaka taharruj, kerana harta tersebut memang hak Zaki. Jadinya dia berhak untuk menerimanya walaupun dia tidak bersetuju. Jadinya dalam hal ni pada hakikatnya
ia memerlukan sikap tolak ansur dari kalangan adik-beradik sekiranya ingin melaksanakan taharus, iaitu membahagikan harta pusaka secara sama rata agar tidak menimbulkan pergaduhan, salah faham, perpecahan antara adik-beradik dan sebagainya. Sebab kita ni perlu menjaga silaturahim, kena menjaga pertalian darah. Kerana apa? Kerana keluarga ni merupakan sangat penting lah dalam hidup kita kan. Jadinya kita perlu menjaga hubungan yang baik, kerana adik-beradik lah yang akan membantu kita sekiranya kita mengalami kesusahan dan sebagainya. Sebab keluarga kan paling rapat dengan kita. Jadinya bila kita timbul kesusahan dan sebagainya, kita akan mencari orang yang paling kita percayai lah, iaitu keluarga dalam kalangan adik-beradik sendiri. Jadinya itu sahaja daripada kami, dan itu sahaja penyelesaian masalah dari segi kaedah pengiraan untuk isu taharus sebentar tadi. Jadi sekian, terima kasih.